Right. So ini adalah berkenaan dengan business model canvas. So nanti kalau you tengok balik, kalau you tengok kita punya guideline untuk business model pula, business plan, BMC, kita punya BMC lah pendek. BMC ini you kena letakkan dalam satu part selepas final selepas financial plan. So sebenarnya BMC ini dia hanyalah a piece of paper yang mengandungi kotak-kotak ni. Kalau kita tengok kat sini, kotak-kotak ni BMC sebenarnya. Mana saya punya ni? Aku tak boleh kata PR ni dia. Kalau tengok kotak-kotak, inilah BMC. So nanti untuk you isi BMC ni kita akan tengok ke-9 elemen. So kita ada tengok daripada tepi ni, daripada belah kiri ni kita ada key partners. So kita ada key activities, kita ada value proposition, customer relation, customer segment. Bawah sikit ada channel, ada key resources. And we have yang bawah kita ada cost structure dan juga revenue stream. So ini adalah rupa bentuknya template yang you kena isi. Just isi point-point je lah sebab template kan. Kalau di peringkat degree, mereka akan buat satu report berkenaan dengan BMC ni. Dia kena huraikan setiap elemen BMC ini menjadikan satu report. Sama juga pada semester lepas untuk diploma pun sama juga, tapi pada semester ini sampel tersebut telah pun digugurkan. Okay, so diganti dengan business activity tu. And MC masih lagi dikekalkan tapi kita attach dalam business plan. So nanti you nak isi, you letakkan point-point sahaja. And one more thing, untuk presentation business plan, kita tidak lagi akan present tentang business plan. Kita akan present berkenaan dengan BMC ini sahaja. Sebab apa? Sebab kita punya resource person RP membuat keputusan bila kita request student untuk buat presentation mengenai business plan. So ada yang macam tak tahu nak present apa, ada yang melerik-lerik. So so we have been decided untuk hanya present BMC sahaja. So nanti you buat recording video untuk pitching video, you kena present ni lah 9 elemen ini sahaja. Okay, tapi apa beza BMC dengan business plan? Kalau kita tengok business plan ada macam-macam lah dalam business plan. Kita akan letakkan tentang financial, kita akan letakkan tentang operational plan, termasuklah organizational plan, marketing plan. So secara detailnya, business plan itu adalah lebih komprehensif. Dia punya maklumat lebih terperinci. Kalau you tengok dia punya written document dia pun memang tebal. Sebab it will present our company, it will present our company performance. Tapi berbeza dengan BMC, dia hanya ni lah macam saya mention tadi, ianya hanya a piece of paper yang mengandungi kotak-kotak elemen ini. Kenapa BMC ini sangat bagus? Sebab dia bagus kepada kalau kita nak buat pitching. Kalau kita nak buat, kalau you pernah dengar elevator speech, kita diberi masa 3 minit je, huraikan tentang you punya company. So tak boleh lah nak ingat balik you punya business plan tu. So kalau you faham elemen-elemen ini, you terus boleh bercerita kepada orang. Okay. So tadi saya dah mention ada 9 elemen dalam BMC, and cara penceritaan BMC ini dia ada beberapa kaedah. Maksud yang mana satu di antara 9 elemen ini yang ada dalam kotak-kotak ni, kita nak mula cerita di bahagian yang mana satu. Siapa boleh kongsi dengan saya? Rasa-rasa ni nak cerita yang mana satu ni? Key partners dulu ke, key activities ke, value proposition, customer relation, customer segment, channel, key resources ataupun yang bawah dua ni lah, cost structure and revenue stream. Rasa-rasa ni yang mana satu nak kena start dulu? Ada? Siapa boleh teka? Mana satu? Key activities mungkin. Fazla kata key activities. Lain? Orang lain? Mana? Teka je.
Madam, kejap. BMC ni nak kena present? Kena present. So Maksud bukan, bukan dalam kita punya apa written report je lah. Untuk report dia kena buat business plan. Business Tapi plan belakang tu ada BMC. BMC kena sertakan sekali. betul, kena attach BMC. Lepas tu BMC ni kena kena present juga. Betul. Yang business Okey. plan tu tak payah present lah. Present BMC saja. Okey, macam ni. Grouping kami dah bahagikan topik lah. Lepas tu BMC ni ada seorang buat. Hmm. Maksudnya dia seorang present ataupun empat-empat kena present juga. Tak kisah siapa nak present pun. Tapi dalam guideline tu dia ada cakap, dia kata seorang present pun dah okey dah. Tapi kalau you rasa macam nak bagi fair, nak bagi semua present pun tak apa juga. Ikut kesesuaian lah, ikut kreativiti. Nak seorang ke, nak semua present ke, tak kisah. Rasanya yang buat BMC tu lah yang present sebab dia yang buat kan. Sebab yang lain mungkin tak nampak apa dia buat. Ikutlah mana-mana lah. Okey, okey Madam. Terima kasih penerangan. Right. So, untuk BMC ni kesian dia kan. Okay, tapi orang lain pun kena get to know jugalah apakah itu BMC. Ada knowledge sikit lah. Kalau dia tak faham ke, dia misunderstanding ke, you pun boleh bantu dia. Okay. So, InsyaAllah Madam. InsyaAllah. okay, so dalam penceritaan BMC ini, different people with the different pemahaman tetapi konsepnya sama je. Tapi saya hadir satu khusus, saya hadir satu bengkel yang mana kita bincangkan tentang BMC saja. And coach saya tu, kami panggil dia coach, dia kata untuk penceritaan BMC ini, dia depends kepada your business situation. Sama ada business you itu adalah business yang core, yang macam baru nak set up, baru nak mula, so dia suggest untuk bermula daripada tengah-tengah ni, color biru cair ni, value proposition. Okay, and another situation adalah kalau business you adalah business yang dah pun ada, yang you nak keluarkan produk baru ataupun you nak nak target kepada target market yang baru ataupun apa sajalah tujuan yang bermaksud you dah ada platform. So you boleh start dengan customer segment. Okay, so saya berandaian kita adalah bisnes baru. So kita akan mula berbincangkan tentang hak tengah ni, value proposition. Okay, kalau you boleh tengok sebenarnya BMC ini dia boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Kalau dia satu paper tu, A4 paper, tapi you buat dia sebagai ni lah landscape punya ni dia punya layout tu. So akan jadi memanjang ke tepi ni. So bila you correct, you bahagikan, you lipat bagi kedua, dia ada yang sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri. So tengah-tengah ni adalah value proposition ni. Kalau boleh lah saya nak tulis kat sini. Value proposition ni boleh correct pada dua sampai bawah ni. So you akan melihat your left and your right side and your left side. Kalau yang right side ini dia termasuklah customer relationship yang warna hijau, and warna merah customer segment, bawah biru gelap channel, bawah maroon revenue stream. And you can see from the right side, from the left side, saya memang ada simptom yang macam tu, kiri kanan. Okay. On your left side kita ada key activities, yang jingga tu ada key resources, apa tu, mustard ada key partners, and the last one bawah cost structure. So ada dua bahagian. Sebenarnya bahagian-bahagian ini dikenali sebagai internal dan juga external. Yang bahagian belah kanan adalah external, yang mana kita kena get to know, we need to ataupun kita kena mengetahui tentang customer kita. Sebab apa? Sebab customer ni yang akan beli barang kita. So, our profit, our sales is depend on our customer. Who are our customer? So, bahagian kanan ini adalah bahagian yang kita akan dapat profit. Bahagian kiri ini adalah bahagian internal yang mana kita akan keluarkan duit. So, bezanya kanan masuk duit, kiri keluar duit. Kanan external, kiri internal. So ada dua bahagian lah. So kita akan mula discuss bahagian yang kanan ini dulu. Okay, so kita tengok bahagian tengah lah, value proposition itu dulu. Kat sini value proposition, okay. So saya klik dulu value proposition ini.
Sekarang ni boleh nampak ke saya punya PDF? Nampak madam, nampak. Okay, alright. So, untuk value proposition ini kita kena tahu dulu apakah itu value proposition, nilai. Apakah itu nilai? Okay, nilai ini adalah something that you give to your customer. You create a value that will give benefit that will solve their problem. Okay. So, you kena fikir, okay, nanti produk you apa? So, nilai apa yang you nak tawarkan kepada customer? Okay. Dia bukan, okay, saya go for the next. Okay. Kita punya value proposition ini adalah what make your product or service unique compared with the competitors. You kena cari satu benda yang produk you ini lain daripada produk orang lain. Nak compare dengan competitors tak ada. What is your uniqueness? For example, kalau you kata dia buat bisnes sambal, jual sambal frozen ke apa ke, sambal you yang uniknya adalah boleh bertahan dengan lebih lama kalau letak kat luar fridge kan. So itu adalah you punya unik. And another one you kata you guna packaging you menggunakan menggunakan botol yang boleh dikita semula ke apa ke. So you need to find your own uniqueness. So value ini juga adalah something yang act as a problem solving. Ini adalah sangat benda yang sangat customer suka. Bila customer ada beberapa masalah and tiba-tiba you punya produk, you punya business menyediakan atau menyelesaikan masalah mereka ni. Perempuan tak suka pakai tudung owning klepek-klepek dan sebagainya. Tapi dia malas nak iron. So you pun produce satu tudung yang ironless, even though dia ironless menggunakan material lycra, tapi lycra yang kami gunakan yang premium punya material. So you punya shape of muka ni tak nampak gemuk dan dia punya owning on point. So you dah menyelesaikan masalah wanita-wanita di luar sana. And value ini juga yang menyebabkan customer nak beli produk you. Okay, but you must bear in mind value is different with the characteristic. Most of the time student will only menerangkan tentang karakteristik of the product, bukan value. So bila hari ni you dah masuk kelas BMC ni, you kena tahu nanti bila you present, bila you masukkan BMC dalam kita punya business plan, jangan kalau boleh avoid, bukan jangan, bukan tak boleh langsung, avoid menggunakan, avoid explain about the characteristic. Karakteristik ni apa? Kalau kita contoh makanan, murah, pelbagai, sedap, itu adalah ciri-ciri produk tu. Kalau macam baju, masih lagi murah, sedap dipakai, design dia cantik. So, benda tu adalah karakteristik. Ringan, flowy, breathable, itu adalah ciri-ciri produk itu. So sekarang ni you kena pilih, you kena think tentang value. Value ini dia boleh datang daripada, kalau kita tengok word yang selalu digunakan, self competence, keterampilan. Bila kita beli sesuatu tudung, apa yang tudung ini tawarkan kepada kita, keterampilan, nampak cantik kan. Semua orang beli tudung bukan nak nampak macam selebek je kan. Dia mesti nak nampak cantik kan. Beautiful, loveliness, facilitate, memudahkan. Produk apa kalau orang tanya kan, okey, Puan Fazila jual apa? Saya jual produk yang memudahkan para wanita. Apa dia? Contoh apa ya memudahkan para wanita? Jual paste. Masakan-masakan kan tak perlulah nak menumis sendiri. Ambil saja paste dalam peti, masuk dalam kuali. Memudahkan, mempercepatkan. Samalah pace tadi pun memang mempercepatkan sebab dia dah cut kita punya masa. So masa yang berlebihan ni bolehlah kita luangkan bersama keluarga, me time, buat apa yang kita suka. Apa lagi? Mempercepatkan speed, mempercepatkan proses. Okay, jual nasi ayam.
Sebab apa nasi ayam saya ini mempercepatkan masa sebab orang tak perlulah datang ke kedai nak pilih lauk dan sebagainya. Bila ada pelbagai lauk ni, orang nak decide pilih lauk mana pun dah berapa lama kan. Dia pergi ke depan, lepas tu pergi ke belakang, pergi ke tengah, tiba-tiba teringat pula sambal belacan lupa nak ambil. So lambat. Kalau ada masa yang lebih, okey. Tapi kalau customer kita tu adalah customer yang memang mementingkan tentang masa, so saya jual nasi ayam. Datang, apa ni, variety dia dari segi apa je, dari segi ayam je. Steam ke, roasted ke, yang goreng. Senang. Sudah pilih, terus boleh bawa balik. Simple. Apa lagi dia kata? Safety, memberi keselamatan. Okey, contoh, apa ni, Balqis apa tadi dia ada bisnes Shakli kan. So Balqis apa yang Balqis jual, dia pun akan cakap saya jual produk yang menjamin keselamatan pengguna-pengguna, menjamin adanya cop daripada KKM, adanya kelulusan dan kelulusan apa daripada lab dan sebagainya, telah terbukti berkesan berapa puluh tahun ada dalam industri, so selamat. Kalau orang makan apa ni tak ada side effect dan sebagainya. Apa lagi? Happiness, kegembiraan. Apa produk yang siapa lagi? Zaharatul Aida jual. Mungkin dia jual Tokoja. So dia akan cakap, okey saya menjual produk yang menjamin kegembiraan customer. Orang akan fikir, apa benda ni dia jual ni, gembira ni. Saya jual Tokoja sebab kita tahu bila orang makan coklat, orang akan dia akan meningkatkan hormon apa ya? Hormon yang sebab dia ada kandungan gula. Dia akan jadi lebih hyperaktif dan sebagainya kan kanak-kanak kan. So, apa ni, bila kita makan coklat, kita akan rasa macam seronok, nak release stress pun kadang-kadang kita akan makan coklat kan. Okay. Tak adalah nanti kalau orang tanya, kita direct jawab, saya jual coklat, saya jual vitamin C, saya jual lipstick. Tak ada, jangan cakap macam tu. Kita jual kita punya value. Kita jual karakteristik of our product. Apa lagi? Stress free, guilt free, bermaksud mengurangkan rasa bersalah orang, mengurangkan apa ni stres orang. Saya jual produk yang boleh release apa ni stres pekerja-pekerja. Apa dia? Apa ni essential oil ke? Okay. So nanti bila you buat PMC ni, pastikanlah you letakkan elemen value proposition itu. Okay. Karakteristik pula. Keywords untuk value ini adalah something that will create a positive effect kepada customer. Bila dia menggunakan produk kita, menggunakan servis kita, memang akan dapat positive effectnya lah. Keselamatan, kecantikan, kegembiraan, stress free, memudahkan, positive effect lah tu. And another one mesti akan menyelesaikan masalah orang. Bila kita apa ni keluarkan produk yang menyelesaikan masalah orang ini, dia akan lead time ni bermaksud keberadaan dia di dalam market akan lebih panjang. Okay. And another one, it will help people create better dari segi life, apa ni? Better life, better income, better health, and better time. Okay. Dan apa ni, bila orang dapat merasai something that will give them benefit, give them positive effect, solve problem, and better in a certain situation, of course your product will apa ni mendapat ataupun akan mendapat market acceptance lah, penerimaan di dalam pasaran. Okay. And another one adalah, okay, untuk value proposition, dia ada di canvas sendiri. Value proposition canvas. So kalau you tengok kat sini, dia ada satu yang berbentuk petak dan satu berbentuk bulat. Bentuk bulat ini adalah daripada customer. Yang bentuk petak ini adalah dari business. So dia mestilah saling melengkapi. In order to generate our own value, kita boleh berpandukan pada VPC ini. Okay, you can see, okay, from the side of apa ni customer gate, dia nak something yang boleh memberi benefit kepada dia.
Okay. So apa yang bisnes akan buat adalah gain character. So dialah apa ni orang yang bertanggungjawab untuk memastikan apa yang customer nak ini dipenuhi. Okay. So yang kat bawah ini ada pain. So ada beberapa benda yang customer rasa kenapalah tak ada produk macam ni memudahkan kerja. Kenapalah ada servis macam ni tak perlu tunggu lama. So ini adalah pain, rungutan, komplain daripada customer. So as a good businesses, dia akan jadi pain reliever. So apa yang dikomplain oleh customer, dia akan merealisasikan produk-produk tersebut. Okay, and another one adalah customer job, iaitu customer akan list down apa benda yang sepatutnya dia rasa macam nak ada. Nak ada dalam daily life, nak ada dalam pekerjaan dia. So as business, kita akan keluarkanlah produk-produk yang berkualiti, servis yang terbaik untuk pastikan customer job ini dapat dijalankan. So kita nampak kat tengah-tengah ni dia bertembung sebab dia need each other. Customer memerlukan memerlukan pengeluaran produk-produk untuk memenuhi kehendak dia. Dan dari pihak bisnes pula dia memerlukan customer ini supaya dia dapat mengeluarkan produk yang tak sia-sia lah. So sebab tu dia bertembung dekat tengah ni. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak tentang value proposition? Boleh? Boleh, insyaAllah. Oh boleh So you kena ingat value adalah something yang boleh selesaikan masalah, create a better life, have a unique characteristic yang mana you akan tawarkan kepada customer. Okay. Okay, itu baru satu elemen. Okay, elemen seterusnya adalah kita jump kepada yang colour merah. Daripada value proposition ini, kita jump kepada customer segment. Sebab bila kita dah produce a very good product yang memenuhi kehendak pelanggan, yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan, so we need to know our customer. We need to study our customer. Siapa customer kita? Karakter customer kita. Dia punya kesukaan apa benda yang dia tak suka. Dia punya biodata diri tu kita kena kenali. Sebab different people with a different opinion, with a different characteristic, with a different purchasing power. Semua akan berlainan. Terutamanya lelaki dan perempuan. So sekarang ni kita nak study about customer segment. Okay. So, customer segment ini kita boleh study berkenaan dengan kita punya customer melalui 4 faktor ini. Melalui geografi, demografi, behavioral dan juga psikografi. Okay. Geografi ini bermaksud dekat mana customer kita tu duduk. Ataupun dekat mana bisnes kita ini bertapak. Locationnya. Regionnya, adakah di kawasan urban ataupun rural. Okay, so kita kena make a decision. Kalau lah target customer kita itu adalah kalau macam kat Seri Skandar ini adalah kawasan boleh kita katakan education institution. So ada ramai pelajar, ada ramai kaki tangan kerajaan dan sebagainya. So you nak buka satu business printing for example. So you kena pastikan you punya location itu is a strategic location. Kebiasaannya lokasi yang you letakkan you punya business itu must be not reach than 50 kilometers radius. Sekitar kawasan bisnes kita itu 50 km radius sahaja. Sebab yang lebih daripada 50 km itu adalah orang-orang yang berada di kawasan. Kalau kita sebagai customer, kita akan rasa macam dah jauh dah lah kot. Tak payah pergi lah. Macam tu. So 50 km tu dah mencukupi. Melainkan kalau you memang sediakan postage dan sebagainya, itu lain lah. So you punya customer tu, you dah boleh reach out of the 50 km. Tapi untuk walk in biasanya radiusnya adalah 50 km sahaja. Okay. So kenapa kena pilih kawasan urban ataupun rural? Sebab dari segi lifestyle dia adalah berbeza.
Kalau kita pergi kedai makan kat kawasan kampung, lain harganya nak banding dengan kawasan bandar. Di kawasan Seri Iskandar pun lain harganya dengan kawasan kedai makan dekat Ipoh. Okay, so the first one, you kena decide lokasi. Kenapa pilih lokasi tersebut? Mungkin kadang-kadang bila you pilih lokasi tersebut, it approximately dekat dengan supplier. Okay, sebab apa? Bila you pilih kawasan yang dekat dengan supplier, you dah pun cut cost dari segi transportation. Okay, ataupun dari segi kawasan, penggunaan kawasan. Kalau for example, kalau you adalah petani modern, kawasan tersebut memang sangat bagus untuk buat pertanian. Dia punya tanah dan sebagainya kan. Okay. So, itu adalah the main point you pilih lokasi tersebut. Ataupun lokasi tersebut memang strategik sebab customer-customer kat situ memang student tadi tu. You buka Adobe ataupun printing service. Okay, so the first one kena tahu dulu lokasi you letakkan business you. Okay, the second one barulah kita nak tengok kepada demografi, iaitu biodata of your customer. Demografi ini termasuklah age, daripada umur berapa yang you target customer you ini. Bukan kita nak kata bila kita ada target dari segi umur, gender, occupation, socio-economic group, race, religion, apa lagi, educational background, career dan sebagainya, ini kita nak kata orang ni je yang boleh beli produk you. Bukan. Tapi bila kita ada targeted market ini, target customer ini, in terms of the marketing strategy, ini sangat penting supaya you tak tersalah pilih customer. And the worst thing adalah bila you ada buat advertisement. You buat menggunakan Facebook ads. Kalau you pernah dengar, kalau tak selalu guna marketing dalam online, kita ada Facebook ad, kita ada Google ad. Yang mana advertisement ini adalah advertisement yang berbayar. So you kena betul-betul target siapa yang nak klik you punya iklan. Kalau you tak ada targeted customer, so orang ramai boleh klik you punya iklan without have an intention to buy your product. So you dah rugilah. Okay. Mungkin Balkis boleh targetkan orang yang mementingkan kesihatan. Okay. Dari umur yang biasa umur apa ya? 30 ke 50 lah kot. Orang-orang yang dah macam sedikit berusia, tapi sebenarnya bagus ambil suplemen daripada peringkat awal. Okay. Boleh target pada umur 25. Kalau 20 tu biasanya yang remaja ni tak ada duit lagi. So you ada target you. Lelaki ataupun perempuan. Mungkin you pilih perempuan. So perempuan lebih suka benda-benda kecantikan dan sebagainya kan. Occupation pula you pilih wanita yang berkejaya. Okay. So samalah. Kalau siapa lagi? Fazila. Fazila jual Sobela kan? If I'm not mistaken lah. Tak apalah contoh salah. Betul. 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 Okay. Okay, Fazila jual Sobela lipstick. So, mungkin age-nya dalam lingkungan age. Madam. Ya? Sabela baju, bukan Sobela lipstick. Bukan Sobela, Sabela. Okay, baik. Sabela. Okay, Sabela baju yang tak payah gosok tu kan. Okay, mungkin age-nya adalah yang berumur 18 sehingga 35 tahun. Mungkin sebab 18 itu adalah orang student-student. You target pada student. Dan yang berumur 30 sehingga 35 ada orang-orang yang berkejaya, wanita-wanita yang berkejaya. So dari segi umur you dah be specific. Gender pun lagi lah target kepada wanita. Occupation, student and working woman. Okay, dari segi education background you boleh masukkan yang diploma and above ke, sebab dia education ni sebenarnya dia memberi efek juga sebab orang yang ada education background ni dia tak senang untuk beli sesuatu produk itu without macam beli je lah. Dia kena teliti dulu. Okay, cantik ke tak dia punya claim ni, material yang dia guna pakai. So kita bila keluarkan produk kita nak tipu lah golongan ni. Okay. So itu adalah caranya you mengenali customer you. Okay. And another one adalah behavioral. Okay. For example, customer wanted a value for money impulse buy. Dia tak kisah
keluarkan duit untuk beli sesuatu barang yang memberi benefit pada dia. Okay. Dari segi benefit score lah. Loyalty status, readiness to purchase. Dia adalah seorang yang macam ada produk baru, dia tak merasa macam terganggu untuk mencuba. Dia bersedia untuk mencuba produk yang baru. So itu adalah dia punya behavior. Dia punya memang dia punya perangai lah. Okay. So apa behavior customer yang you target? Kalau lah yang you mengeluarkan produk-produk yang high class, yang luxury, for example tudung kan kita ada bawal eksklusif. So bawal eksklusif adalah bawal yang mampu dijual dengan harga yang ribu-ribat. Ada yang 10,000 kan. So kita akan fikir kenapa jual produk mahal ni ada orang beli ke? Sebenarnya dia ada target customer dia. Dia dah kaji dah dari segi behavior dia itu. Apa yang customer akan dapat bila customer beli produk dia ni. And memang ada readiness. Memang ada readiness ni macam bila kita offer something yang baru, memang ada orang yang suka mencuba. Okay. So kalau kita rasa macam tak nak lah, tak mampu lah, bermaksud kita ni bukan termasuk dalam target customer bawal eksklusif itu. Okay. And another one, which is the last one, adalah psikography. Okay. Psikography ini lebih kepada lifestyle, attitude, class, personality. Lifestyle dia adalah seorang yang mementingkan kepada kesihatan, yang suka menjaga apa benda yang dia makan, kenalah makanan yang berorganik, makanan yang rendah lemak, yang kurang minyak dan sebagainya. So you boleh tawarkan lah barang kesihatan, barang yang senaman, makanan-makanan yang organik, makanan yang less kolesterol, less sugar dan sebagainya kepada orang yang kalaulah lifestyle dia mementingkan kesihatan. Kalau lifestyle dia mementingkan keselamatan, dia kat rumah dia kalau boleh kena ada CCTV, kena pakai remote gate, kena dan sebagainya lah, benda yang menjamin keselamatan. So dia adalah orang yang bila ada pengeluaran produk dari segi CCTV, dari segi auto gate dan sebagainya, dia lah orang yang akan membeli. Okay. Apa lagi kalau orang itu ada orang yang apa lagi lifestyle dia yang mementingkan social punya life. Dia memang orang yang sangat social, suka kepada entertainment, hiburan. So baguslah kalau ada produk-produk yang macam gaming, laptop game, headphone, gaming kerusi pun ada sekarang ni. So sebab itulah you kena faham produk you ini kepada siapa. Okay. Dia macam tunnel, dia macam satu lorong yang bermula daripada benda yang besar, iaitu kawasan, you target kawasan besar, you kecilkan lagi yang bagaimana gender lelaki atau perempuan, occupation yang career yang macam mana, kecilkan lagi behavioral dia, seorang yang boleh membeli walaupun dengan harga yang mahal, you kecilkan lagi seorang yang mementingkan kesihatan. So dia akan menjadi satu tunnel sebenarnya. Dia tak bolehlah pergi abroad, yang terlampau macam semua orang boleh pakai, semua orang boleh makan, semua orang tak boleh. Okay. Walaupun dalam kita punya marketing memang ada mass marketing dan targeted ni adalah kepada semua golongan. Tapi kita kena ingat sebab bila kita buat marketing tools, kita nak kurangkan penggunaan kos. Okay. So, elemen yang ketiga iaitu customer relationship. Okay. Ini dah saya punya customer relationship untuk keluar pula. Apa yang ni? Okay, bolehlah juga. Okay, dalam customer relationship, bila kita dah kita punya produk yang sangat berkualiti ni, dah tawarkan value kepada customer, dan kita dah kenali kita punya customer,
So the next one, kita nak build a very good relationship with our customer. So basically there is 3 tactic ataupun 3 method ataupun 3 approaches yang you boleh guna pakai untuk you ikat customer you ni. Yang kita namakan the first one adalah on-bound. Ni on-bound ini. The second one adalah retain. The third one adalah upselling. So apakah itu on-bound? On-bound ini bermaksud kita nak ikat customer kita. At the first time they bought your product, what they will get? Apa yang mereka akan dapat? Okay, kalau you pernah dengar Seng Heng, Seng Heng adalah satu kedai ataupun bisnes lah yang menawarkan penjualan elektrik and elektronik punya produk. So ini adalah berdasarkan juga saya punya pengalaman. So when we desired to buy something dekat Seng Heng, so kita dah study lah. Okay, nak beli apa ya? Nak beli TV, model apa? Sony, spek apa? 60 inci, Ultra apa ya? Panggil tu? Menggunakan LED, 4K. So kita dah study dah sebenarnya pasal produk kita. Bila kita pergi saja ke Seng Heng, mention about the model dan sebagainya, so dia bawa, okay, ni adalah model yang puan cari. Okay, bila kita dah tengok depan-depan, dah tengok kualiti gambar dan sebagainya, dah berpuas hati, so kita akan kata dekat salesman tu, okay, I want this product. Okay, so bila kita bersetuju je, salesman terus akan tanya, puan dah daftar sebagai member ataupun tidak? So itu adalah something yang Seng Heng gunakan untuk dia ikat customer dia, daftar as a member. So kalau belum boleh mendaftar ya puan, sebab bila kita ada member kita boleh track point, ada easy easy redeem point dan sebagainya lah, macam-macam point lah yang ada ni. So kita akan rasa macam boleh lah register lah sebagai dia punya member, register membership. Okay, so itu adalah the first experience yang customer akan dapat bila beli, contohnya beli barang dekat Seng Heng, daftar as a member. Okay, so the second one adalah cara untuk retain, cara untuk pastikan customer ini keep on repeating buy your product. Dah pernah beli, lepas ni datang beli lagi produk lain ataupun produk yang sama. Okay, macam mana nak retain customer ini, macam mana nak create loyalty customer? Kita boleh offer dia dengan voucher, discount, purchase with purchase and benda-benda lain lah. Bermaksud kita offer promotion kepada dia. Kalau you ada buat business online, you tawarkan free shipping. Semua orang suka free shipping kan? Bila beli dekat Shopee, beli dekat Lazada dapat voucher, suka. Nak banding dengan postage dekat luar RM8, RM10 kan. So mereka postage dalam Shopee. Okay, so orang akan rasa macam terpanggil untuk membeli. Contohnya lah kalau dekat Seng Heng tadi tu kan, pergi Seng Heng nak beli TV tadi tu. Tapi dia kata, cik kalau beli TV ni, beli tambah lagi satu barang, boleh dapat harga istimewa. Dia bagi diskaun lagi, dia buat purchase lagi. Kita daripada nak beli TV saja dah beli benda lain pula. Sebab terpengaruh dengan iklan dia, promotion yang mereka lakukan. Tapi biasanya Seng Heng ni dia pandai. Dia kata, okay, puan kami akan bagikan voucher RM50. So bila kita dengar RM50 ni, kita rasa macam banyak voucher ni. Rugi kalau tak guna. So you pun nak guna voucher. Tapi tak tahu nak beli apa lagi. So you keep on macam, okay biarlah dulu. Okay. Then Seng Heng ni sangat pandai sebab apa? Sebab dia akan curate something yang urgency. Okay, dia kata, okay saya bagi puan RM50 voucher. Tapi RM50 voucher ini hanya boleh digunakan end of this month sahaja. Dah tadi kan kita kata macam nantilah beli. So sekarang ni bila dah curate urgency, nak dapat RM50 kena juga beli bulan ni. And another one saya kata nak dapatkan voucher RM50
kena beli barangan yang RM250 above only. Memang dia bagi promotion tapi mendatangkan keuntungan untuk second hand. So kita pun pilihlah mana-mana barangan yang berharga 250. Mula-mula nak beli blender je, blender harga 100 lebih. Tapi sebab kan nak capai 250 ni, tambahlah lagi headphone untuk PDPR dan apa sebagainya, nak capai RM250. Nanti dapatlah voucher RM50. So rasa macam seronok dah pakai voucher. Tapi dia tak ingat yang dia sebenarnya telah mengeluarkan duit sebanyak, telah membelanjakan duit sebanyak RM200. Okay, pandai saya. Then, next one adalah upselling. Okay, upselling ini adalah bila salah satu company try to sell more enhanced and expensive product. Okay, contoh kalau you pergi ke McD, you pergi ke KFC, Domino's ke pizza ke kan. Bila you fikir okay nak drive through, dia sebenarnya pergi McD ni nak beli Big Mac satu set sahaja untuk lunch hari ni. Okay, so pergi drive through cakap dekat dia punya intercom tu tanya nak apa kan. Dia kata okay, saya nak satu set Big Mac. Nanti mesti cashier tu akan tanya nak set lunch tak? So kita pun akan rasa macam nak ke tak nak. So dia akan cepat-cepat potong kita punya pemikiran. Set lunch pun tambah RM1.50 sahaja. So kita akan rasa RM1.50 je, murah. So kita pun kata okay, set lunch lah. Then mereka ni adalah orang yang tak boleh berputus asa lah bagi saya. Then dia akan cakap lagi, okay sekarang kita ada promo. Encik beli Happy Meal dapat percuma Sunday Cone. Contohnya lah. So kita pun teringat, anak kat rumah suka juga Happy Meal dapat hadiah tapi hari ni ada tambah lagi. Tambah Sunday Cone lagi. Sedap juga aiskrim ni. So kita pun boleh lah. Sentiasa macam boleh lah. Daripada nak beli Big Mac satu set tadi, kita dah pun upgrade, upselling. So teknik yang mereka gunakan itu adalah upselling. Yang mana kita keep on upgrade kita punya kemahuan. Daripada nak beli Big Mac satu saja, dah pun upgrade dia punya size, tambah pula dengan Happy Meal, dapat pula lagi dengan aiskrim. Daripada nak beli satu dah penuh dah co-pilot punya seat tu. Okay, so itu adalah teknik upselling. So nanti you boleh ceritakan lah dalam customer relationship we have 3 method. Apa kaedah yang you gunakan ombang nak ikat dia punya pelanggan. Ada orang yang nak ikat pelanggan dia, the first time you purchase with us, you akan dapat discount 5%. Kena register jugalah. Ada orang yang macam first time dia bagi free gift dan sebagainya. Sebab bila customer dapat free gift, dia akan seronok. So dia akan rasa macam bagus servis business ni. Okay. And then another one, you boleh juga masukkan nak retain customer kan. Nak retain customer boleh juga. Selain daripada buat promotion, you boleh after sales, after sales punya follow up lah. After sales service. Iaitu kita follow up. Biasanya kalau orang jual kosmetik, orang jual barang kesihatan, dia sentiasa akan follow up dengan dia punya customer. Dah beli nanti dia akan tanya, okay apa efeknya? Berkesan ataupun tidak? Ada side effect ke? Ada muka gatal-gatal ke? Kalau tak gatal, bagus. Kalau gatal, mungkin penggunaannya salah. Kita bagi guide. Bermaksud kita care dengan customer kita. Untuk retain lah. Okay. Dan seterusnya adalah elemen yang ke 1, 2, 3 customer relationship dah. So kita akan pergi ke bahagian bawah yang berwarna biru gelap ini, iaitu channel. Okay. Kita ingat balik, kita dah study about the value yang kita tawarkan kepada customer. Kita dah kenali customer kita dah build a good relationship with our customer. Now is a method to deliver your product to your customer. Macam mana kaedahnya, distribution channel macam mana, ataupun apakah method iklan yang you guna pakai.
So itu kita concludekan dalam channel. Okay. Okey, so dalam channel ini sebenarnya menceritakan tentang dua perkara, iaitu marketing channel, the first one, and the second one adalah distribution channel. So untuk marketing channel ini sebenarnya kaedah yang kita guna pakai untuk kita sampaikan informasi terkini berkenaan dengan kita punya produk ataupun kita nak sampaikan kepada customer tentang our new business ini. Orang tak tahu lagi kan, nak bagi tahu kat customer, nak communicate with customer melalui apa. So we have a lots of marketing channel. We still mengguna pakai traditional method, and now we have been implement the e-marketing approaches. Dua-dua ni ada advantage and disadvantage dia. Yang traditional way ni pun juga masih lagi relevant. Okay, kalau you memang buat online, okay tak apalah. Kalau you buat online, one of them adalah melalui social media. So social media ni dia punya influencer marketing dia sangat kuat. Sebab most of people yang Malaysia adalah Malaysia adalah satu negara yang penggunaan Facebook ni adalah tinggi. Berbanding dengan negara-negara lain. So, nak kata setiap orang yang menduduki Malaysia ni ada dia punya Facebook. Ada dia punya account Facebook. So, kita punya target itu, kita punya audience itu dah ramai orang yang akan melihat kepada kita punya social media. Contohnya apa? Facebook lah. Instagram dia relate dengan Facebook, company yang sama. Kita ada TikTok, kita ada apa lagi yang menggunakan media sosial ni dan sebagainya lah. Kalau dulu ada apa tu, panggil apa tah? Saya lupa dah. Nyanyi tu lah. Macam-macam lah. Okay. So kita kena ada orang yang kata macam tak bagus lah TikTok tu. Apa ni, terkinja-kinja, menari. Tapi you tak tengok dari segi positif ni ada ustazah yang menggunakan TikTok juga untuk menyampaikan menyampaikan aktiviti berdakwah. Ada orang menggunakan TikTok memang untuk meniaga, tapi dia bukanlah kerja-kerja. Sebab TikTok ni pun audience dia ramai. Kalaulah audience dia tu ataupun target customer dia tu kepada orang muda, TikTok lah kawasannya. Okay. So apa lagi, menggunakan online kita ada email marketing. Okay. So kita hantar maklumat menggunakan email. So bila kita kadang-kadang bila kita jadi nak register for membership tu kan, dia akan tanya kalau ada sebarang news nak disebarkan, nak melalui channel apa. So you tick lah, email boleh, SMS boleh, hantar pamphlet pun boleh. So nanti akan sampai lah kepada you. So kalau ada email, memang mereka akan hantar direct. Ada orang menggunakan email untuk hantar statement dan sebagainya. Okay. And another one, kita ada paid search. Yang macam saya mention tadi tu lah. Menggunakan Facebook ad, menggunakan Google ad. Okay. Kita ada offline promo, kita ada digital advertisement. Kalau digital advertisement ini bermaksud television, radio, apa lagi? Tu je dapat fikir. And kita ada public relation juga. So ini adalah marketing channel. Kalau you nak pilih antara ini boleh juga. Kalau you nak pilih advertisement yang berbentuk printed, yang ada newspaper, brochure, name card, yellow pages. Saya rasa zaman kita ada zaman yang sama yang mengenali yellow pages. Bila saya cakap yellow pages dekat kelas diploma saya yang full time tu, dia macam apa dia ya puan, yellow pages tak pernah dengar pun. Sebab dia tak diguna pakai pada zaman mereka. Kalau kita dulu nak cari nombor telefon satu Malaysia ni yang berdaftar dengan TM, Telekom Malaysia, memang ada nama dalam yellow pages beserta dengan alamat. So kita akan nampak lah, oh ramai rupanya nama macam kita ni. Kenangan. And kalau you perasan dalam yellow pages, depan-depan tu banyak iklan tempat kerja lah, iklan servis, iklan produk, iklan homestay, iklan dan sebagainya lah. Nak dapatkan pembantu rumah pun ada iklan dalam yellow pages. Sebab apa?
Yellow Pages pada waktu itu setiap rumah memang ada satu Yellow Pages. Okay. And so what kind of marketing channel yang you desired untuk gunakan? Okay. So the most effective marketing channel yang selalu diguna pakai dekat Malaysia ini adalah email marketing, search engine optimization. Bila kita nak tahu maklumat tentang sesuatu, kita terus search, kita terus type. Orang suka macam tu. Tak tahu pasal info ni, type lah. Cik Google memang sangat efektif. Kalau you tak boleh type, dia boleh bercakap pun dekat phone. Kalau yang saya tengok baru-baru ni, ada seorang budak kecil, dia tak tahu lagu tu. Okay, dia pun cakap kat Google, Google, please find this song. So, Google pun keluarkan emoji yang boleh record suara budak tu. So, budak tu nyanyi lagu yang kita dengar, tak tahu pun sebenarnya lagu tu lagu apa. Tapi Google boleh translate, dia kata okay, it might be this song. So dia keluarlah video YouTube. Sebenarnya betul, video lagu itu adalah lagu Let Me Go Frozen tu sebenarnya. Hebatnya Google punya pemahaman. Kita yang dengar ni pun tak tahu dia nyanyi lagu apa, tapi Google boleh tahu. Hebat Google search engine ni memang sangat hebat. Ataupun melalui website. Kalau dulu zaman-zaman saya belajar dulu banyak sangat blog-blog influencer ni lah. Dulu mereka macam Haniza Nika, macam Irina Nadia dulu, mereka ini adalah blogger yang mana bila mereka tulis something dalam dia punya website, dia banyak, kalau you tengok dekat website, dekat dia punya blog tu, ada banyak iklan-iklan. Tu semua paid punya advertisement yang nak letakkan iklan kita dalam dia punya blog tu kena berbayar sebab blog mereka ni audien yang baca ataupun reader beribu. Okay. Apa lagi? Organic social media marketing biasalah. Social media lah. Ada video, ada YouTube. Sekarang pun orang banyak sangat menggunakan YouTube. Orang upload konten-konten. Ada orang akan review pasal viral punya isu. Ada orang akan review makanan, review tempat bercuti dan sebagainya yang mendapat banyak view and subscribe daripada orang luar. So, lebih ramai orang view dia punya YouTube, lebih banyak dia dapat menjana pendapatan at the same time. And another one adalah PPC, pay per click. Yang tadi yang saya cerita tu lah, bila customer klik advertisement you kena bayar. Dia range dia kalau dulu lah yang saya study, range dia dalam 5 sen, ada yang 7 sen, ada yang RM1. So, meaning to say that you kena select betul-betul target market you supaya tak ada orang yang saja-saja klik tapi tak beli pun produk you. Okay, rugilah. Okay, itu adalah marketing channel. Another one, kita ada distribution channel dekat bawah ni. Ada some research kata ada 3, some research kata ada 4. Okay. Apakah itu distribution channel? Iaitu merupakan saluran daripada mana produk you datang sehinggalah dia dapat dijual kepada customer. So kita akan bermula daripada producer, penghasil. Penghasilannya siapa? Adakah daripada orang yang menghasilkan itu, dianya direct kepada consumer, boleh dijual terus kepada consumer. Ini biasanya melibatkan produk-produk makanan lah. Orang jual nasi ayam, produce nasi ayam, later on terus sampai kepada customer. And ada lagi satu method iaitu melalui intermediaries, orang tengah, wholesaler, retailer, baru sampai kepada consumer. Okay, so bila kita pilih ada intermediaries ini, kita kena faham price yang consumer akan dapat mungkin berbeza. Sebab each of our intermediaries ini, dia pun dah markup harga dah. Dia pun tak ada margin dia dah. Daripada producer, harga RM5 sampai ke wholesaler jual RM5.50. Sampai ke retailer jual dengan harga RM6. Sampai ke consumer RM6 lah harganya. Padahal daripada kat sini RM5 saja. Sebabnya dah pun di markup.
And another factor untuk you choose you punya distribution channel ini, salah satunya dia kena tahu dulu produk apa yang you jual. Faktor pertama kena tahu dulu produk apa yang you jual. Lepas tu you kena tahu transportation ease, kemudahan transport. Okay, kalau apa ni, untuk mendapatkan produk you tu perlukan post, perlukan hantar melalui lori dan sebagainya, kargo ke, menggunakan jalan udara ke. So kita kena kira juga transportation cost kita kat situ. Apa lagi kita kena tahu product standardization, kita kena tahu target market kita siapa. Baru kita boleh pilih distribution channel yang mana yang kita nak lakukan. Mungkin kalau you jadi dropship, you kena melalui agent, you kena melalui leader dan sebagainya. Tapi most of the time kalau macam you jadi dropship, harga akan sama. Tetapi kena faham konsep yang each of kita punya intermediaries tu percentage yang mereka akan dapat berlainan. Keuntungan yang mereka akan dapat berlainan. Lain sikit lah daripada price tadi tu. Okay. Alright. Itu adalah dari channel. Kita dah tahu kita punya value proposition yang kita tawarkan. Kita kena macam keep on repeating story ni. Supaya senang untuk kita dapat kita cerita ke orang. Value proposition, bermula dengan value proposition, value yang kita tawarkan kepada customer, dan kita jump kepada siapa kita punya customer. The next one, kita dah build a good relationship. Kita dah tahu dah method macam mana nak sampaikan produk ini kepada customer. And next one adalah bawah ni sekali, revenue stream. Revenue stream ini adalah something mana ni? Revenue stream adalah something yang akan mendatangkan keuntungan kepada kita. Kaedahnya. Tak keluar pula. Oh ni dia. Menggunakan kaedah apa? Menggunakan strategi apa untuk kita dapatkan keuntungan? Ada orang akan describe revenue stream ini, berapa banyak yang dia dapat daripada customer. Adakah, ni contoh. Dengan penjualan aset, kalau orang itu adalah orang yang melibatkan hartanah lah contohnya. Subscription fee, kalau kita ada YouTube channel, orang itu subscribe kita punya channel, kita akan dapat duit. Apa lagi? Melalui landing, listing, ranking, selain daripada buat bisnes ini, you ada juga menawarkan servis lain. So you dapat duit daripada penyewaan ataupun melalui advertising. Macam tadi saya kata kalau you ada blog kan, so bila ada orang request nak buat iklan dekat blog you pun dapat duit. And another one adalah pay per product. Ni adalah benda yang common lah, yang mana bila customer beli produk kita dapat keuntungan. Tetapi ini adalah fahamannya lah untuk revenue stream. Tetapi untuk saya, yang saya belajar dalam bengkel itu, coach saya kata untuk revenue stream kita lebih baik kita melihat kepada dua perkara ini, iaitu primary business dengan secondary business. Primary business bermaksud pada waktu itu apa business core yang you buat. For example, saya buat nasi ayam lah kot. So saya sebagai pengusaha nasi ayam, itu adalah main business saya. And if anything happen to your first business, what is your backup plan? Adakah bila business pertama tak dapat dijalankan, you terus collapse dah? Tak boleh dah. Nak buat apa pun tak boleh dah. Lebih lagi PKP ni. Bila dah tak boleh buka kedai, tak boleh nak dine in dan sebagainya, so dia terus tutup kedai you. Tak ada cara lain dah nak buat bisnes. Tak boleh lah. So kita kena ada secondary business, which is the backup business. Tak boleh buat bisnes pertama, jalankan bisnes yang kedua. Tadi saya kata saya buat nasi ayam kan. So nasi ayam saya ni bila dah PKP dah kurang mendapat sambutan. Tapi saya tak berputus asa. Saya go for the backup plan saya. Saya buat delivery service.
Lunch delivery service. Buat juga nasi ayam tapi terus hantar kepada depan pintu customer. Saya ambil juga makanan-makanan lunch daripada orang-orang lain. Nasi berlauk ke, nasi ayam penyet ke, nasi ayam kukus ke, semua apa tu? Semua menu tu you collect dan siapa yang pesan you hantar. So sekarang ni memang adalah GrabFood, memang ada Foodpanda, tapi ada juga runner-runner persendirian yang buat aktiviti penghantaran ini. And contoh lain sebagai primary business kalau dia memang adalah full time insurance agent. Okay. So sekarang ni bila pandemik ni tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak jumpa klien, nak diam je ke? Tak nak buat apa-apa ke? So kita kena ada backup plan. Mungkin dia akan jadi supplement distributor. Sebab tipsnya untuk pilih secondary business ini mestilah business yang ada related with the first business, primary business. So dia tak akan lari jauh. For example tadi nasi ayam, masih lagi dalam nasi ayam tetapi dia pilih something yang different ni adalah yang the first one produk, dia jual produk. The second business dia pilih service. Dia kena macam bertukar macam tu. Tapi masih lagi ada relatednya. Macam yang ni, yang contoh yang saya bagi sekarang ni daripada insurance punya full punya agent, dia tak boleh nak buat, dia pergi kepada penghasilan produk pula, jual produk. Itu tadi adalah servis. So sekarang ditukar kepada produk. Okay. So kalau you fikir kepada benda secondary business itu adalah benda yang sama ataupun daripada the core business hasilkan jual produk, the second business pun jual produk boleh. Tapi bukan produk yang sama, hanya ada related sajalah. Kena fikirlah nanti ya. Okay. So itu untuk revenue stream. Okay. So basically kita dah cover dah yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni dah cover, dah habis dah. Setakat ni ada apa-apa nak ditanya? Ada? Ada yang tak faham ke apa ke? Yang tak dapat nak relate ke, tak nampak ke, blur ke, ada ke? Ada tak? Ke okey? Okay. InsyaAllah. InsyaAllah okey Alright. So, kita dah study about the external ni. Bahagian external ni dah habis. So, sekarang kita nak pergi kepada internal. Yang sebelah kiri ni. Yang sebelah bahagian yang banyak keluarkan duit ni. Okay, so kita naik sikit ke atas sini. Yang berwarna biru. Iaitu key activities. Okay, apakah itu key activities? Saya besarkan. Okay. Nampak tak slide saya? Nampak. Okay, alright. So, apakah itu key activities? Key activities ini adalah aktiviti-aktiviti yang you lakukan dalam business you. Okay. So, kalau you tak lakukan aktiviti ini, business you tak akan berjalan pada hari dan seterusnya lah. Key point dia dalam key activities ini adalah something yang kita buat. So, dia adalah perbuatan. So, nanti you tengok contoh-contoh dia ini, semuanya belakang dia ada ing. For example, perbuatan apa? Eating, sleeping, cooking, playing, jumping, skipping. So, itu adalah perbuatan. So, samalah macam key activities ini, benda yang kita buat dalam bisnes kita. Okey, saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh saya meniaga nasi ayam. Tadi nasi ayam. Lapar tengah hari ni. Saya adalah pengusaha nasi ayam. So, you fikir, you bayangkan sekarang ini, you pun sama pengusaha nasi ayam. So, boleh kongsi dengan saya, boleh tak bagi tahu dengan saya, apa aktiviti pertama yang perlu saya lakukan untuk saya buka perniagaan nasi ayam saya ni?
Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Aktiviti pertama ni, nak buka kedai nasi ayam. Apa benda yang you kena buat dulu? Apa dia? Beli barang. Beli barang, okey. Lagi? Saya nak 3 orang. Apa lagi yang kita perlu lakukan? Berniaga nasi ayam. Dah beli barang, lagi apa lagi? Saya tunggu ni. Cari tempat. Okey, cari tempat. Lagi? Fazila kata apa? Open order dulu. Open order. Okey. Yang you Delivery yang tiga jawapan yang you mention ini betul. Ini adalah aktiviti yang kita lakukan untuk saya jalankan bisnes nasi ayam. Untuk kita jalankan bisnes nasi ayam. Tapi the first thing, benda yang pertama yang saya kena buat untuk saya buka kedai nasi ayam saya ini adalah opening. Saya kena buka dulu kedai saya. Ni kira macam okey, zaman sekarang pun boleh juga buka kedai kan. So saya kena buka dulu kedai saya. Tak buka kedai saya, tak buka pintu kedai saya ni tak boleh nak menjual lah saya. So saya kena buka kedai saya dulu. Lepas tu nanti kebiasaannya sudah akan tanya saya, okey madam, kalau saya buat bisnes online, saya kena buka kedai juga ke? Saya tak ada kedai, saya buat online. So you kena faham buka konsep. online lah. Buka kedai online lah. Buka page ke, page ke kan. Betul. So kalau orang buat online kan biasanya pagi-pagi dia mesti akan greeting. Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Selamat berhujung minggu. Kedai online kedai online pakaian murah Fazila dah buka. Dia akan mesti ada. Ataupun kedai online apa tadi nama? Kedai online batik dah buka. So kita nak memberitahu kepada customer kita, okay, now kita dah open, nak tanya soalan apa ke, nak beli apa ke, dah boleh dah sekarang. Tapi kalau online ni biasanya kalau ditanya sebelum tu pun boleh je layan. Cuma nak make a post dalam kita punya social media. So kita kena buka dulu, greeting dulu. Okay. So bila dah buka, bila dah buka, so saya dah pastikan kedai saya ni bersih. Bersih. So saya akan cleaning. Yang mana yang semalam tu lupa nak arrange balik. Saya sanitize kedai saya elok-elok, lap meja, susun pinggan, dekat cashier letak elok-elok. Kursi meja tak boleh susun kan. So tepikan elok-elok. So saya cleaning. Saya bersihkan kawasan perniagaan saya tu. Kemas dan sebagainya. So the next one barulah macam yang Encik tadi cakap, pergi beli barang. Nak beli apa? Apa yang tak ada dah? Ayam, beras, apa lagi nak beli? Nak buat nasi ayam apa ya? Salad, beratur, semua tu lah nak pergi beli. So saya melakukan aktiviti buying. So bila dah tuntang pergi beli, balik semula dekat kedai saya ini, the next aktiviti saya adalah cooking. Hasilkan nasi ayam. Buatlah sup, tanak nasi, potong salad, potong timun, potong tomato dan sebagainya. Nak hasilkan nasi ayam. Tuntang-tuntang siap dah pun. Dah complete dah menu nasi ayam. Bila dah ada menu nasi ayam, saya pun packaging. Elok-elok nasi ayam. Kan sekarang tak boleh dine in. So yang datang hanya boleh walk in dan ambil dan bayar dan balik. So saya package siap lah. Ni nasi ayam, roasted chicken. Yang ni honey, madu, ayam madu. Yang ni ayam goreng, yang ni ayam steam. Dah packing, siap-siap dah. So dah ada dah barangan untuk dijual ni. Dah siap, dah complete. The next step saya promote saya punya nasi ayam.
ambil gambar cantik-cantik, nampak menyelerakan, post dalam WhatsApp status, post dalam grup WhatsApp, post dalam Insta story, post dalam Facebook status dan sebagainya. Then nanti bila tengah hari mereka yang bekerja di luar akan tengok, oh sedap, nampak sedap nasi ayam ni. Biasanya dia tengah hari kawan-kawan tanya nak makan apa? Ikutlah. Payah. Terutamanya perempuan. Bila dia kata ikut tu sebenarnya dia dah ada dah something yang dia nak makan. Kalau biasa suami tanyalah kan, nak makan apa ya? Ikutlah makan apa? Makan mamak lah. Tak nak mamak, tak nak. Pening makan mamak. Habis tu nak makan apa? Ikutlah, pilihlah, tak kisah. Nanti suami kata, McD kita makan western sikit lah McD. Tak nak lah McD, asyik McD je, gemuk lah saya. Pula. Apa suggestion yang yang husband keluarkan, mesti akan mendapat objection daripada kita. Tapi sebenarnya nak kata kat sini, dia dah ada dah dia punya decision sebenarnya. Okay? So bila kita buat promotion, maybe dia boleh tukar decision dia bila dia tengok kita punya gambar nasi ayam yang menyelera tu kan lah. Okay, so the last activity yang saya akan lakukan, selain daripada customer walk into our shop, kita juga menyediakan delivery service. Hantar terus door to door kepada kita punya customer. Okay, so complete dah saya punya activity pada hari itu. Or mungkin you nak tambah lagi activity yang macam dah habis jual, so you nak buat cleaning lagi sekali, ataupun you nak buat apa lagi, nak kira keuntungan hari itu, then the last one you boleh close you punya perniagaan. So complete lah aktiviti kita pada hari ini. So ingat, you kena ingat you punya key activities ini. Sebab apa? The next key adalah yang relate dengan kita punya key activities. So ingat kita ada opening, bermula dengan opening. So kita sambung dengan cleaning, next buying, then cooking, lepas tu packaging, do a promotion, then deliver kepada customer. Ini adalah aktiviti kita. Okay. Next adalah key seterusnya, which is bawah key activities, iaitu key resources. So ini adalah key resourcesnya. Okay. So dalam key resources, ingat saya mention tadi, untuk key resources kena something that related with our key activities tadi tu. Yang saya mention tadi tu. Kita masih lagi fokus kepada perniagaan nasi ayam kita tadi. So the first one tadi saya kata, sebelum tu apakah itu key resources? Okay? Key resources ini adalah sumber-sumber yang kita perlukan ataupun aset yang kita perlukan untuk menjayakan key activities atas tadi tu lah. So apa benda yang ada dalam key activities, they must have their own key resources. Okay, let's say tadi saya kata saya opening. Saya ada kedai saya. So apa saya punya key resources? Sumber apa yang saya perlukan untuk saya buka kedai saya? Apa dia? Untuk buka kedai nak kena ada apa? Aset apa yang saya perlukan? Modal. Itulah. Lain? Kedai itulah, lokasi kedai itu sendiri. Ya Fazila. So the first thing yang saya kena ada untuk buka kedai adalah location kedai saya tu. Shop lot lah. Shop lot saya tu. Kalau tak ada kedai, macam mana nak jalankan aktiviti opening tadi tu? So the second one, aktiviti seterusnya tadi, kalau you ingat saya kata saya buat cleaning. So apa resources untuk cleaning? Apa sumber untuk cleaning? Apa resources untuk cleaning? Menjayakan aktiviti cleaning. Air. Punca air utama. Lagi? Nak kena ada Sabun. air je.
deterjen, Deterjen, alatan lah. peralatan. Alatan Mop. pekerja tambahan. Betul Fazila. So saya rangkumkan aktiviti cleaning saya ini memerlukan cleaning tools. Nak kena ada deterjen tadi, mop, penyapu, kain buruk dan sebagainya. Supaya saya membantu aktiviti cleaning. Ini adalah resources saya. Dah buat cleaning tadi, so saya pergi buying. So apa benda yang saya beli ni untuk bisnes nasi ayam saya ni? Apa yang saya beli? Contoh, apa dia? Bahan mentah, Bahan mentah. Apa dia bahan mentah? ayam, beras. Ya, Balkis. Ayam, beras, sayur. Nak beli plastik, packaging dan sebagainya. So, kita boleh rangkumkan apa yang kita pergi beli itu adalah raw material lah. Dia punya main cost untuk saya masak nasi ayam. So, saya punya resources untuk buying tadi tu adalah raw materials. Okay, saya dah buying dan saya cooking. So, apa sumber untuk cooking ini? Nak masak. Alatan masak. Ya. Alatan masak, gas, dapur. Betul. Dapur, periuk, belanga, rice cooker, sudip, semua Cooking tu utensils. cooking utensils. Good, Balkis. So, saya rangkumkan dia sebagai cooking utensils untuk menjalankan aktiviti. Bila saya dah cooking tadi, saya packaging. Apa yang saya perlukan untuk packaging? Apa yang saya perlukan untuk packaging? Ya. Food box. Apa kotak? Container lah. Food box dan Yes. sebagainya. So betul packaging saya letak dalam polystyrene food container. Okay. So dah packaging, saya buat promoting. Apa yang saya perlukan untuk buat promoting? Apa? Nak buat promoting menggunakan apa? Tadi saya kata saya guna WhatsApp, saya guna Facebook, saya guna IG. So saya memerlukan apa? Alatannya. Handphone. Handphone, Line, internet. Lagi? Pakai pamphlet boleh kan? Boleh. Lagi? Data. Data. Lepas tu, boleh guna handphone je ke? Kalau ada pamphlet tadi. Semua gadget yang boleh akses. Okay, gadget. Okay, betul gadget. Okay, handphone saya ada. Saya guna laptop juga. Nak tengok handphone Laptop. sakit juga mata. Ada laptop. So, laptop saya ni nak letak atas apa? Meja. Meja. Lepas tu, Antara table. letak atas meja. Lepas tu, nak duduk kat mana? Buat kat rumah ke ada bilik khas kat kedai? So sebenarnya kita akan ada satu kawasan yang kita namakan sebagai office. Set up office lah. Set up office lah, a small office kita set up. Ada meja, ada kerusi, ada laptop, ada phone, tambah sikit lighting lah nak buat live nanti. Apa lagi? Ada internet untuk kita sebarkan kita punya promotion, ada electricity. So itu adalah sumber-sumber untuk saya buat promoting. So saya ada small tempat yang saya akan menjayakan aktiviti promoting. Okay, the next one tadi dah promote, orang dah datang, saya buat juga delivery. So apa asetnya untuk buat delivery? Menggunakan apa resourcesnya? Transport, motor, kereta mungkin Runner. kalau banyak lori. Saya runner. Yes, transport. Kalau we have our own transport, kita guna transport sendiri lah, we as a runner. But if we decide to macam menggunakan servis daripada luar, ada Daftar Foodpanda semua. Foodpanda, GrabFood dan sebagainya. So inilah benda, resources yang perlu saya ada untuk saya jalankan aktiviti tadi tu ya. Aktiviti yang kita discuss tadi. So, lepas ni bila you buat key resources,
mesti ada relate dengan key activities. Jangan point itu ada di key activities, tapi dalam key resources tak ada. Sebab tak nampak relate-nya. So dia kena ada relate antara satu sama lain. Okay. Habis pasal key activities, key resources. Now sekarang adalah the next key, which is the last key lah. Iaitu key partners. Okay. Kalau tadi key activities relate dengan key resources. Sekarang key partners, dia relate balik dengan key resources ini. Dekat bawah. Apa yang ada dalam key resources, mesti akan ada key partners. Key partners ini bermaksud some parties yang mana mereka ni membantu kita untuk menjalankan bisnes. Sometimes we cannot operate our business solely, seorang-seorang tak boleh. Kena ada juga orang yang membantu kita. Jadi kita kenali dia sebagai key partners ini tadi. Okay, so siapa kita punya key partners ini? Siapa kita punya key partners ini? Ingat balik kita punya key resources. Tadi key resources, the first one kita ada shop lot kan? So shop lot saya ini siapa punya? So saya punya key partners ini adalah siapa? Siapa key partner saya? Untuk resources shop lot. Okay, let's say saya kata shop lot saya ni saya sewa. So, siapa saya punya key resource? Siapa saya punya key partners? Siapa? Tuan rumah tu lah. Penyewa lah. Owner dia. Owner dia betul Tasha. Owner dia tu lah partner kita. Sebab saya menggunakan resources shop lot tadi tu. Saya mention saya sewa. So, penyewa owner dia. Tuan tanah ni lah menjadi saya punya key partners. Let's say you kata you buat online. Puan, saya buat online dekat rumah. Saya tak ada shop lot. So, siapa key partner saya? So, you kena lihat rumah you itu pemiliknya siapa. Kalau suami, secara tak langsung suamilah yang menjadi kita punya partners. Kalau isterilah yang menjadi kita punya partners. Kalau hak bersendirian, tak dikira lah. Itu kiranya you menggunakan your own asset. So you tak ada partner lah dari segi tu. Okay. The second one tadi kita kata kita buat cleaning, cooking. So kita beli barang-barang cleaning. Kita beli barang-barang untuk raw materials. So siapa partner saya untuk pembelian barang-barang ni? You beli dekat mana? Tesco. Contohnya lah Tesco. Ada macam-macam lagi lah. Jangan rigidkan Tesco saja ya. Ini contoh saya. Dan juga contoh Cik Ashraf. Daripada EcoSafe ke, daripada kedai RM2, daripada Pasar Basah dan sebagainya lah. So di mana you dapatkan barangan untuk you beli raw materials, untuk you beli cleaning tools tadi tu di mana? So, mereka itu akan menjadi you punya partners. Okay. Dah settle dah pasal termasuklah cooking utensils tadi tu lah. Cooking utensils, raw materials, cleaning tools, benda-benda yang you kena beli. Kat mana. So, mereka lah yang menjadi kita punya partners. So, lepas tu tadi saya kata cooking dah, cleaning dah, packaging dah, saya punya office tadi tu. Office saya tadi saya set up saya punya new office kan. So, siapa partner saya? Beli meja kursi kat mana? Beli kat mana? Kursi meja dapatkan dia kat mana? Contoh. Come on, cepat.
Kedai perabot. Ya, kedai perabot. Ya, IKEA. Ya. So, saya pilih IKEA lah sebab perempuan ni kan kalau cakap pasal perabot dia ingat satu kedai je IKEA. So, saya pun letakkanlah saya punya key partners IKEA. Okay, tadi you kata untuk set up office ini, you menggunakan Wi-Fi, menggunakan data. So, siapa partner? Maxis, Unify, Streammix. Ya, salah satunya. So, adanya rangkaian internet untuk you sebarkan you punya, you promote you punya barang. Okay, tadi saya kata untuk buat promoting, betul. Kena ada laptop atau gadget lah. Kena ada gadget, kena ada furniture, kena ada Unify, and kena ada electricity supply. So, siapa saya punya key partners? TNB. Yes, TNB. So the last one tadi saya buat delivery kan? So siapa key partner saya untuk delivery? Foodpanda. Foodpanda. So bermaksud mereka-mereka inilah yang memastikan kita punya activities, kita punya key resources dapat dijalankan. Tanpa mereka tak dapat jalanlah bisnes kita. So ini adalah partner-partnernya. So you kena ingat, okay? Itulah caranya untuk kita determine siapa partner. Caranya untuk kita determine resourcesnya berpandukan key activities. Cara untuk kita determine key partners, tengok pada key resources. So the main point ataupun the root cause-nya adalah key activities. Apa yang ada dalam key activities, kena ada resources, kena ada partnernya. Okay, nanti saya check dalam BMC kalau dalam key activities ada, dalam dua lagi key ada, maksud you dah salah lah sebenarnya. Okay. Okay, we go through our last element yang ada dalam BMC, iaitu bawah ni, cost structure. So, cost structure inilah yang akan melibatkan pengeluaran duit. Duit you keluar duit yang you gunakan itu untuk membeli apa, aktiviti apa yang you lakukan untuk pembelian itulah. So, kita rangkumkan dalam cost structure. Okay, so untuk determine cost structure, untuk determine kita punya cost structure, kita akan cerita tentang dua cost ini saja, iaitu fixed cost dengan variable cost. So you kena kumpulankan dia. Which kind of activities pembayaran, pengeluaran duit yang termasuk dalam fixed cost dan juga variable cost. Apakah itu fixed cost? Fixed cost ini adalah pembayaran sesuatu yang akan jadi kita punya aset ataupun bila kita buat pembayaran, nilainya adalah tetap, tidak berubah-ubah. Okay. Dan variable ini something yang kita bayar, something yang kita keluarkan duit dengan nilai yang tidak tentu, dengan masa yang tidak tentu. Kita beli, contoh untuk variable cost, kita beli raw materials. Okay. So raw materials ini masa pembelian dia tak tentu. Ada orang yang raw materials nasi ayam dia tu cepat habis sebab permintaan tinggi. So another 2 or 3 days dia kena buat pembelian lagi. Ada orang yang macam seminggu baru dia beli balik raw materials. Ada orang 2 minggu. Okay, and bila kita beli raw materials, mungkin hari ini value-nya adalah 200. 2-3 hari depan value-nya adalah 100.5. Sedikit berkurang sebab ada lagi raw materials yang boleh diguna pakai. Tepung ada lagi, gula ada lagi, beras ada lagi, so tak perlu beli. So nilainya adalah berbeza. So another one adalah bila masa kita beli itu pun tak tentu.
Commission pun sama juga. Bila kita ada melakukan sales, barulah dapat commission. Berapa persen? Mungkin bulan ini persen bos kata commission 5%. Sikitnya 5%, 10%. Bolehlah 10%. So nanti 2 minggu bulan depan pula bos kata commission dinaikkan 15% pula ke? So tak tentu. Nilai tak tentu, masa pemberian pun tak tentu. Bila ada sales, dapat commission. Tak ada sale, tak dapat commission. Sama juga macam shipping cost. It depends kepada berapa berat kan? Berat barang tu timbang. Bila melebihi 3 kilo pun 1 kilo tak ingatlah saya. So harganya akan lebih meningkat. And another one adalah kalau you menggunakan dokumen punya dia punya parcel tu lain harga. Parcel yang plastik lain harga, kotak lain harga. Okay. So shipping cost pun dia depends kepada demand yang dapat request daripada customer kan. Kalau ada hari ni 2 orang, esok ada orang langsung beli. Mungkin minggu depan ramai 7-8 orang. So variable ini adalah cost yang berubah-ubah dari segi masanya. Tak tentu. Berbeza dengan fixed cost. Fixed cost adalah kita bayar bulan-bulan. Harga sama. Bulan-bulan sampai je tarikh dia kena bayar. For example, the first one rental. Okay. Bulan-bulan nilainya adalah tetap saya bayar rental shop dot saya 1,500 lah kot. So 1,500 bulan depan 1,500, 1,500. Mungkin akan ada perubahan dari segi kalau owner kata nak naikkan harga lah sebab kawasan sini dah membangun, nak naik 1,700. Dinaikkan satu masa tu 1,700. Tetapi kadar pembayaran bulan-bulan masih lagi sama. Tetap satu hari bulan kena bayar. So sebab itulah dia dikatakan sebagai fixed cost. Insurans pun sama. Setiap bulan bayar kadar yang sama. Melainkan kalau ada dia panggil apa tu? Dia akan review balik tu kan. Biasanya kadar insurans ni dia akan setiap tahun akan direview dan ada peningkatan. Selaraslah dengan kenaikan harga ubat, kenaikan gaji pekerja, staff perubatan dan sebagainya. So takkanlah kita nak maintain je harga ambil tahun 2015 harga 139, dah 6 tahun sama je lagi harga dia. Kemungkinannya tu tak naik tu kurang. So bermula tahun ni memang dah ada peningkatan lah. Saya pun merasai peningkatan insurans ni dan takaful ni. Tapi nak kata kat sini tiap-tiap bulan kita bayar. Bila kita dah mencarung ataupun kita dah beli plan tersebut, tiap bulan kena bayar. So dia dah jadi macam komitmen sebenarnya. Okay. Hire purchase pun sama. Kalau kita beli sesuatu aset, beli kenderaan untuk transportation, untuk delivery tadi kan. So ada kenderaan ataupun you beli aset rumah tadi tu untuk you jalankan aktiviti perniagaan online. Rumah. So yang tu pun kalau you tak melalui bank, kalau you beli melalui company, so dia dinamakan sebagai hire purchase. You tak bayar kat bank, you bayar dekat direct pada company. Bulan-bulan pun kena bayar. Interest payment pun setiap bulan sama. 5%. Kalau macam PTPTN berapa ya? 3%. Tak ingat saya. So interestnya itu sama. Setiap bulan memang ada interest. Okay. Utilities. Kenapa bila saya tanya student, saya tanya, okay, utilities kenapa masuk dalam fixed asset? Sedangkan dia punya bayaran bulan-bulan tak sama. Tak sama. Bulan ini mungkin bayaran bil elektrik adalah 100.5. Bulan depan 200.5 sebab panas guna aircon 24 hours. Dah berlainan. Tapi kenapa dia masuk dalam fixed asset? Sebab contribution dia adalah setiap bulan kena bayar. Ada orang yang tak bayar bil elektrik setiap bulan. Dia sampai berapa bulan? Sampai 3 bulan dah terus kena cut off. Tapi dekat kawasan saya ni, kawasan saya duduk ni,
elektrik setiap bulan. Tetapi bil air 2 bulan sekali baru dia sampai. So amount dia bila dia sampai tu banyaklah sikit berbanding orang yang bayar bulan-bulan. Tapi dia konsisten lah 2 bulan sekali. Termasuklah salaries, okay? Berapa banyak gaji yang dibagi kepada pekerja setiap bulan samalah dia punya basic salaries. Yang dia punya allowance, dia punya commission semua tu, sebab commission masuk dalam variable cost. Okay, tak termasuklah. So yang pokoknya tu, yang bayar dalam bulan tu nilainya sama. So bila dia dah naik pangkat ke apa, barulah ada perubahan. Tapi bila dah berubah pun setiap bulan akan dibayar dengan amount yang sama. Okay, setakat ni faham ke? Setakat ni okey? Okey. Okay, baik. So sebenarnya kita telah pun cover ke-9 elemen yang ada dalam business BMC. So get ready untuk present 9 elemen ini. Okay, saya masuk sikit lah tentang kita punya assignment. Untuk presentation, masa yang diperuntukkan adalah satu group kurang daripada 10 minit lah kot. Ataupun 5-6 minit tu dah cukup lah. So you kena record you punya presentation. Okay. Presentation boleh dilakukan sama ada the traditional way menggunakan ni lah, PowerPoint kan. PowerPoint lepas tu record presentation, ada suara, ada muka lah. Kalau boleh macam tu lah. Okay, untuk dapatkan markah yang lebih tinggi. And kalau you expert menggunakan another application, you pandai guna Photon, Canva pun boleh record, boleh menggunakan apa macam-macam application. Binimate tak ada muka, ada suara. KineMaster, so you boleh lah melakukan presentation menggunakan mana-mana aplikasi. Dinasihatkan untuk ada suara, ada mukanya. Okay, so tak naklah hantar slide saja, tak naklah hantar video gerak-gerak saja. Tu tak nama presentation tu. So make sure adalah input dari segi method dari segi yang saya cakap tu lah. Ada suara, ada muka. Okay, then hantarlah kepada saya. Okay, supposedly sebenarnya kita akan ada sesi untuk bersoal jawab. Tapi mungkin lah ya, kalau berkesempatan kita akan buat pada seminar yang ke-5. Bila ya seminar ke-5? Bulan Julai ya? End of Julai ke? Julai. Julai. Berkemungkinan kita akan buat Q&A session. So, you record dulu you punya BMC ni, presentation ni record. Nanti dalam kelas 2 jam kita tu, kita akan mainkan balik recording video. So, kita akan jalankan Q&A session. So, dalam satu kumpulan tu 20 minit okey dah buat Q&A. Termasuklah presentation group. 10 minit presentation group, 10 minit buat Q&A. Cukup untuk satu group. Sebab dalam kita punya rubrik ada defense punya point. Cara yang pelajar tu defense dia punya ni lah BMC ni. Okay, sebab tu lah tadi Fazila kata orang tu lah yang kena present dan faham kan? Betul lah. Tapi another partners pun kena juga faham tentang BMC. Sebab nanti kita ada Q&A, kalau orang tu je nak jawab, at least you tahu apa benda yang kawan you tu buat, apa point yang dimasukkan. You can double check lah juga. Kalau dia tak ingat apa yang kita belajar hari ni, dia salah buat, dah susah. Tapi tak apa, hari ini kita punya sesi ini direkod. Nanti saya akan upload dalam ID Skills lah. Okay, boleh? Okey, Madam. madam. Ya. Madam, Q&A tu masa presentation tu ke? Betul. Masa seminar tu kita buat Q&A. Seminar yang akhir ni. Ya. Jadi yang presentation record apa semua tu kena hantar awal lagi. Tak perlu. Kita hantar on that day je. Oh, okey. Bolehlah bagi masa sikit. Lain? Ada apa-apa lagi?
Jam saya baru 10.18. Ada another 10 minutes lah. Ada apa-apa nak dikongsi, nak ditanya? Kita punya case study, business activity sebelum hantar kan? Belum lagi, madam. Madam, kita minggu berapa sekarang ni? 12 dah 11. 11. Ada 2 minggu lagi lah kan? Ke saya dah terlepas due? Oh bukan, belum lagi. Saya tak suruh hantar pun lagi. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, saya pun dah lupa dah bila penghantaran ni. Banyak sangat lah nak kena hantar assignment degree lagi, diploma lagi, diploma lagi. So, untuk yang the next one ini, untuk yang second assignment ini, business activity, kalau tak silap saya lah, saya letakkan hari tu minggu ke-13. Kalau tak silap saya. Sekarang minggu yang ke-11. Ya, minggu 13, madam. Okay. So minggu ke-13 lah hantar. Sebelum hari Ahad minggu ke-13. Sekarang minggu 11, 12, 13. Madam, kiranya kami ada hutang lagi ya dengan madam kan selain daripada yang grouping Ya betul. Yang tu lah. Business activity tu lah. Okey. Saya tengok kalender kejap. Jun 27 hari ini. Dan 4. 11 Julai. Minggu ke-13 adalah 11 Julai. Hantar business activity. Dan 18 adalah minggu yang ke-14. So 18 Julai ini kita akan ada seminar. Ya ke? Saya dah tak ingat nak jadual seminar. 11 kan? 11 seminar seterusnya 11 Julai. 11 Julai. Oh, okey sayang. Ke minggu lain PJJ. So kalau macam tu, 11. another 2 weeks lah kan? Itulah maksudnya hantar 11 hari bulan tu lah. So 11 hari bulan ni lah kita akan buat presentation BMC ni. Betul. Pening dah. Betul. Minggu Ada ke-11. final ke yang ni? Oh, final tak ada. Cuma kita akan ada satu lagi quiz. Hari tu you buat quiz pertama. So kita akan ada quiz kedua. Kes kedua tu nak buat bila? Kita ada satu kelas je lagi. Tak apa. Business kedua ni di online je macam hari tu. So nanti bila masa ni dah tiba, saya akan bagi tahu. So you akan buat online lah. Kuis yang kedua tu akan merangkumi topik yang ada dalam business plan. Yang kita banyak discuss, yang banyak saya letakkan dalam I discuss tu. Tu kuis yang kedua. Kalau untuk saya punya diploma full time, kuis yang kedua adalah pada minggu ke-14. Okay. So nanti you punya time nanti saya arrange balik lah. Bersesuaian lah dengan kita punya bebanan kerja dan juga bebanan pembelajaran ni. Nanti saya pilih satu tarikh. Okay, madam. Asalkan tak sampai pada tarikh last saya nak key in markah lah. Before daripada tu boleh. So untuk kita punya presentation BMC 11 Julai dan hantar sekali dengan business activity lah di minggu yang saya bagi ni lah, samalah hari yang sama 11 Julai juga. And kita ada lagi satu yang report punya, business plan report. Business plan report tu nanti saya anjakkan lagi lah, saya bagi masa sikit. Thank you, madam. Okay, tak apa, kita yang buat dia, kita yang arrange dia. Tak ikut dia punya guideline, tak ikut dia punya timeline yang RP sediakan pun tak apa. Sebab RP dia fokus je. Yang kita yang mengajar ni kita lebih tahulah student kita. Okay. Apa lagi? Apa lagi nak dikonfirmkan? Saya tulis lah sikit kan saya akan lupa. Semua assignment submit dalam link ke? Ya, betul. Yang first assignment dah kan? Yang second assignment 11 Julai nanti saya akan sharekan link. Oh, okay. Tiba rasa macam banyak pula hutang assignment.
Siapa buat so slow? Memang kalau yang PJJ ni dia penghantaran tu memang saya selalu dragkan masa lah. Kalau yang Terima full time tu, kasih. yang full time tu memang saya paksa hantar pada waktu yang saya decide tu lah. Yelah, dia kan full Depa time. full. Kita kerja lagi. Ya betul. Dia perlu upah pula tu. Okey, ada apa-apa lagi? Sudi bangkitkan ada ke? Ada? Nak tanya apa-apa lagi? Nanti yang pasal BMC ni saya upload dalam iDiscuss. Termasuklah video kita hari ni lah. Tak ada? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya awalkan sikit lah 5 minit lagi. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi 2 minggu akan datang. So get ready lah. Prepare lah apa yang patut ya. Okay, madam. Thank you. Madam, record ni nanti dalam future? Betul Josh. Okey. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Stay safe. Thank you, madam. Welcome.